Hai semua, Assalamualaikum. Apa khabar? Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Hidupkan pagi anda bersama kita hari ini hari Isnin. Dan kita nak bersama dengan anda 29 November 2021. Bertemankan kami berdua pagi ini. Saya Hanif Miswan. Saya Faria On. Harapkan anda semua sihat. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam. 29 November. Esok dah 30 November. Habis. Betul? Selesai. 1 Disember pula. 1 bulan lagi. 1 bulan lagi. 1 bulan lagi 2021 untuk kita lengkapkan dan kemudian 2022 diharapkan perjalanan kita nanti insya-Allah kita harapkan yang terbaik lah kan. Dipermudahkan segalanya walaupun semalam kita telah tahu adanya orang cakap COVID ni tak habis-habis. Satu permulaan yang kata baru kita rasa nak macam aman sikit dah ada varian baru. Ini yang dan varian baru ni pula membimbangkan. Betul. Sangat-sangat membimbangkan kerana dia ada mempunyai mutasi yang banyak. Dan kabarnya 10 kali ganda lebih hebat lah. Lebih cepat daripada varian Delta. Bukanlah hebat tu hebat yang baik. Bila saya baca pun kita risau dengan varian Omicron ini. Beberapa negara seperti Itali, Jerman juga telah disahkan. Dan ini di Australia disahkan kes pertama COVID-19 varian Omicron. Dan ada jugalah kes halangan dan juga kebimbangan yang telah pun dimulakan di beberapa negara di Eropah dan juga di negara Afrika. Dan varian ini bimbangkanlah. Varian ini dikatakan dari Afrika Selatan kan. Betul. Jadi sebelum ni kita dengar kalau boleh warga negara Malaysia jangan ke sana. Betul. Sebab itu yang membimbangkan dan merisaukan sekiranya ada perkembangan atau percambahan varian Omicron ni di dalam negara. Yap. Okey, hari ini juga kita nak kongsikan kepada anda semua pelbagai variasi. Pagi ini Isnin kita pedas-pedas sikit. Kita pedas-pedas sikit kita pedas-pedaskan hari kita lah. Kabarnya secara langsung lah kita akan berpedas-pedasan ni. Ini berkenaan dengan variasi sambal. Kalau Jawa dia panggil sambal. Sambal. Dia sambal ni macam-macam kan. Yang ni kita biasa lihat di Indonesia memang rajin sikitlah kerajinan tangan tu. Kalau kita tumbuk kan. Ni ulet apa? Orang panggil sambal ulet. Ulet. Jawa sikitlah. Jawa tak Jawa. Ya, betul, tapi saya punya Jawa tak sampai sambal ulet macam. Tapi kan saya sering tertanya-tanya perbezaan kalau kita kisarkan dengan tumbuk-tumbuk tu kan. Dia ada beza Beza. Kalau awak pakai pengisar dia kena letak air. Air so macam tak sedap lah. Tapi kalau awak kan tangan tu dia original tak ada air tak cair lah. Dia betul-betul pekat. Tapi hari ini kita nak bawakan satu sisi tentang perbincangannya. Kalau kita makan sambal ni apakah implikasi kepada kesihatan, berapa banyak yang boleh, sebab kadang-kadang ada yang pagi, petang, siang, malam nak sambal saja kan. Betul. Tak boleh juga tu. Kena juga tahu tentang limitasinya. Cakap pasal sambal ni, sambal ni kan memerlukan cili sebagai bahan utama. Dan sekarang ni cili dah naik harga bang. Cili dah naik. Semalam baru pergi beli pasar. Saya beli cili, beli sayur yang saya tak sayur yang memberi kesan terhadap saya ialah semalam saya beli kobis bunga. Okey. Harga dia naik 2 kali ganda bang. Ya bang, naik 2 kali ganda. Semalam saya beli RM8, semalam RM16. Ya, okey. Bila saya baca berita ni, saya takut ni kita perlu bersedia dengan kenaikan harga barang 30 hingga 200% pada tahun depan 2022. Bersedia atau tidak? Memang taklah. Memang taklah. Tapi itu akan kita bincangkan apatah lagi dengan harga sayur pada kita. Sebab sebelum ni kalau kebiasaannya ayam, daging saja kan. Tiba-tiba bila sayur ni naik mendadak harganya, melambung perginya, mungkin kita nak tahu jugalah kenapa dan bagaimana sebenarnya cara untuk kita sama-sama kurangkan harganya. Jadi kita nak tahu jugalah apa sebenarnya yang terjadi, nak dengar juga suara peniaga, suara pembeli mengenai dengan isu ini, kenaikan harga sayur-sayuran ini. Jadi kita nak saksikan terlebih dahulu, ini berkenaan dengan tinjauan yang dilakukan oleh wartawan MHI, Afiq. Kita saksikan. Dulu harga ayam, kini harga sayur-sayuran pula yang menjadi bualan hangat masyarakat kerana kadar kenaikan harganya yang mampu mencapai sehingga 100%. Ini memberi kesan kepada kedua-dua peniaga dan juga pembeli, dan kini saya berada di Pasar Harian Selayang untuk melihat sendiri dan membuat tinjauan tentang isu kenaikan harga sayur-sayuran ini. Turun naik harga bekalan bahan mentah seperti sayur-sayuran bukanlah perkara baharu. Meskipun bersifat sementara, namun tidak semua lapisan masyarakat bersedia dan mampu untuk menampung kenaikan harga tersebut.
harga pasaran sayur-sayuran kini dikatakan mampu mencecah lebih separuh daripada harga biasa. Menurut Mariadas Ambaraj, 57 tahun, pengalaman menjual sayur selama 40 tahun menyebabkan beliau sudah terbiasa dengan perubahan harga sayur, terutama ketika hujung tahun. Pasal ini tahun ujung, musim hujan. Musim hujan dia mesti naik. Pasal daun-daun mesti dia banjir, banyak kebun dah banjir, tak boleh dalam musim hujan biji pun tak boleh tanam. So ada masalah banyak. Kalau hujan ini 2-3 hari dah berhenti, sayur lagi turun balik. Cuma berapa hari juga dia naik, dia mesti turun balik. Cuaca dah baik, tukar baliklah. Berdasarkan pemerhatian saya di sini, kenaikan harga yang mendadak hanya melibatkan sayur-sayuran moden seperti brokoli, kubis bunga dan sawi. Manakala sayur kampung seperti pucuk ubi dan kangkung, harganya kekal sama tanpa sebarang perubahan. Harga sayur kat sini, kalau sayur kampung berpatutan lah. Harga sayur kampung macam pucuk paku tak ada naik harga. Bunga kantan pun tak ada naik harga. Kita cuma naik harga petai je. Petai tinggi sikit lah. Kita sayur sini murah mah. Tengok tomato 2,5, kobe 4,5, timun 3,5. Kacang RM7 tak ada mahal. Sayur kampung langsung tak ada mahal. Kenaikan harga sayur-sayuran ini sudah pasti mendapat reaksi berbeza daripada pembeli. Rata-rata berharap agar harga pasaran sayur dapat kembali turun seperti biasa. Tak ada payahlah kenaikan, membeban rasa. Mahal. Acik pun tak tahu kenapa boleh naik. Mendadak dah dalam masa 2-3 minggu ni boleh naik sayur. Memang harga sayur memang naik lah. Sebab sekarang semua barang harga naik lah. Bukan sayur lah, ikan, ayam sekarang sudah RM9 lebih. Kita orang peniaga, macam orang tahu lah kan. Jadi kalau kita nak jual mahal, cakap alamak mahal satu buku. Dia orang tak tahu kita beli berapa sekilo. Mana harga sayur tu kita nak minta biar stabil lah. Jangan naik turun punya. Sekarang ni ekonomi pun tak kukuh lagi. Betul tak? Semua orang bukan kerja lagi. Okey, wow, itu dia pendapat daripada pembeli, para peniaga sekalipun. Pastinya ini akan kita bawakan dan kita nak bincangkan sekarang ini berkenaan dengan kenaikan harga sayur di pasaran ini. Jadi ayo kita nak bersama terus dengan tetamu kita bincangkan berkenaan dengan bagaimana harga. Dia kata biasalah kan, akhir tahun je kalau hujan mesti naik. Betul ke tidak? Kita bersama dengan Encik Zainal Marlan, merupakan pembekal dan juga peruncit pasar segar ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar Cik Zainal? Alhamdulillah sihat. Ya, okey baik, terima kasih kerana sudi bersama kami. Okey Cik Zainal, kalaulah kita tengok bingkisan tadi, tinjauan yang kita dah paparkan juga, memang macam-macam pendapat. Ada yang kata biasalah, ada yang kata janganlah naik kan. Okey, bagaimana sebenarnya realiti dan juga situasinya sekarang kenaikan harga sayur terutama Cik Zainal? Okey, macam ni. Sebenarnya kalau ikutkan kebiasaannya bulan 11, bulan 12 ni, hujung tahun ni memang harga akan tinggi lah pasal faktor cuaca. Tapi sekarang ni dia lebih pada kenaikan harga barang, semua barang itu yang mengejut sangat. Jadi kata mengejut sangat tu macam mana? Kata kalau orang kata kalau naik RM2-3 tak apa lagi cik. Cik, ini kalau naik sampai harganya 2-3 kali ganda bagaimana? Itulah pasal yang terasa sangat barang ekspor, barang import. Barang import yang naiknya sampai 200% ada. Kalau dulu datang RM10, sekarang datang sampai RM18, RM19. Memang sangat mengerikan negara rasa. Ini yang paling tinggi dah saya rasa. Ya. Mungkin dia ikut harga yang saya naik kot. Yelah, bila satu perkara naik, yang lain pun ikut naik lah kan. Tak adalah tak seiring pula. Cik Zainal? Okey. Sorry. Oh, okey. Cik Zainal. Saya ada terlibat dengan pembekalan. Okey. Memang daripada pun harga baja naik sampai 200%, 80%, bukannya 20%, 30%. Memang sampai 200%. 200%. Yang barang mungkin ikut sekali naik lah tu. Ya. Cik Zainal berada di lokasi ya sekarang? Kat pasar. Saya berada di kedai saya. Kedai Di runcit. kedai lah, okey. Kalau boleh kita tengok, kita nak tinjau sikit, boleh ke bawa kami berjalan ke sana? Boleh ke? Kedai-kedai ni kedai-kedai PKP lah, nak cakap. Jadi macam mana Cik Zainal sebagai pembekal juga peruncit
ada masalah tak dengan harga ni? Kan kadang-kadang tersepit juga kita sebagai pembekal, kita pembeli pula pun nak kan. Orang tengah ni macam mana? Yep. Okey, sebenarnya kalau ikut kebiasaannya, macam harga sayur ni memang kita boleh follow lah. Tapi cuma yang ni memang terasa sangat. Tapi yang saya rasa pengguna pun dah bijak. Kalau dulu beli banyak, mungkin sekarang beli sikit lah. Tapi kena beli jugalah untuk cukupkan barang itu. Okey, bagaimana sebenarnya status perbincangan? Adakah perbincangan ataupun pemantauan dilakukan nak capai kata sepakat? Sebab yalah, kita faham ini mungkin kebiasaannya di hujung tahun. Tapi kalau meningkat terlalu mendadak pun memang membebankan juga kan Cik Zainab. Bagaimana, adakah perbincangan yang boleh dilakukan? Saya rasa lebih pada kementerian lah. Untuk pantau harga daripada punca dia. Punca dia. Saya terlibat dengan petani. Memang barang lah yang menyebabkan naik. Kalau ikut cuaca mungkin lagi sayur ni tak ada masalah sebenarnya. Biasa kalau dia naik pun dia akan turun macam saham juga. Tapi sekarang ni dia akan berpanjangan bila punca dia. Bahan mentahnya terlalu mahal. Baja datang 120, sekarang dah 280. Memang itu yang menyebabkan petani rasa akan terpaksa naikkan harga barang. Dan barang akan terus naik-naik. Ya. Ikan pun naik jugalah ya? Harga ikan? Ikan saya rasa kurang sikit lah. Ikan pun satu cuaca sajalah. Ikan rasa tak terkesan. Pasal ikan dia tak macam sayur yang melibatkan bahan-bahan mentah, bahan untuk yang asas tu. Saya rasa lah. Pasal sayur saya tak pandai sangat ikan ni, insyaAllah. Okey, baik Cik Zainal, kabarnya membuka kedai ni semasa PKP ya? Ya, betul. Kalau boleh dikongsikan sedikit tentang perniagaannya dan juga mungkin bagaimana melihat pada respon orang ramai melihat pada perniagaan PKP sebegini dengan barangan asasnya juga. Okey, macam ni. Sebenarnya idea untuk buka pasar segar ni pun memang berpunca pada PKP. Pasal bila saya terlibat dengan pasar tani dengan Fama, bila dia lockdown jadi, kita terpaksa tutup kedai, tutup pasar tak ada kan. Jadi saya untuk COD kampung, itu saya buka pasar ni. Yang tercetusnya pasar segar ni. Tapi alhamdulillah bolehlah membantu juga. Cik Zainal nak tunjuk sikit, saya nak tengok sikit sayur-sayuran yang ada dekat kedai tu, Cik. Oh, ni kangkung lagi. Kangkung. Cili pedas ya. Cili sekarang berapa kat kedai, berapa? Sekilo berapa? Apa? Harga cili sekarang sekilo berapa kat kedai, Cik Zainal? Oh, cili siam. Cili siam sekarang sekilo RM18. Ui, RM18 ya. RM18 ya. Harga runcit lah. Harga runcit. Baik. Tu dia. Tapi okey, Cik Zainal mungkin ada sedikit. Yang terasa barang apa dia? Okey. Yalah, saya pun Cik Zainal pun jadi Cik Zainal, terima kasih banyak-banyak kan sudi bersama dengan kami. Sebelum kita lebih banyak nanti. Terima kasih Zainal. Okey. Okey, terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Itu dia. Itu antara, yalah dia kata memang betul selalu tiap tahun naik harga, cuma kali ni mendadak dan katanya ni yang paling tinggi. Jadi betul lah awak cakap perlu ada perbincangan lah. Betul lah. Saya kira kena ada perbincangan, kena ada satu usaha lah. Janganlah hanya beritahu punca saja kan. Sebab kita sebagai pengguna ni, kita kalau boleh tak nak tahu punca-punca sebegitu. Kita tahu harganya saja. Jadi kena ada jugalah, sama-samalah sikit. Okey? Kalau kita dah cakap pasal harga, nanti sekejap lagi kita nak bawa pasal sambal pula, cili apa sebagainya. Tapi lepas ni awak ada benda yang awak nak kongsi kan? Saya berkongsian ni, saya ada satu yang nak keluarkan ni. Wangi bau dia. Segar. Bolehkah saya ambil tempat ni? Silakan. Okey, saya nak ambil tempat ni tapi saya kena berjalan lah. Izinkan saya ya. Silakan. Elok budaknya. Okey, baik. Pernahkah anda semua mendengar bila bercerita mengenai penjagaan mulut, gigi dan gusi kan? Pastinya ada sesuatu perkara yang kita nak beritahu kepada anda tentang apakah yang terlintas terutamanya berkenaan dengan Colgate. Colgate punya sejarah lama dalam menghasilkan produk penjagaan mulut yang berkualiti selama lebih daripada 200 tahun dan pastinya ramai yang tahu bahawa ianya adalah jenama yang paling terkenal di dunia dan digunakan oleh 2/3 penduduk di dunia ini. Dan pastinya kalau kita
pengguna tegar Colgate ini, pasti kita tertanyakan sebab banyak sekali variasi jenis yang ada berkenaan dengan Colgate. Dan kalau nak tahu berkenaan dengan penggunaan yang digunakan secara menyeluruh penjagaannya, ini dia Colgate Total lah jawapannya. Okey, sebab apa? Kalau kita bercerita mengenai Colgate Total ni, selain daripada melawan cavity, Colgate Total dengan formula dual zinc juga ditambah arginina akan memberikan anda perlindungan 12 jam yang lebih kuat terhadap bakteria pada gigi, lidah, pipi, gusi berbanding ubat gigi Florida biasa tanpa antibakteria dengan penggunaan berterusan selama bukan 1 minggu, bukan 2 minggu, bukan 3 minggu tetapi 4 minggu. Ia juga mencegah pembentukan plak di gigi, meningkatkan kesihatan gusi dan menyegarkan nafas. Yang kita tadi tu. Antara faedah lain, itulah sebabnya ia dipanggil Colgate Total. Jika anda ingin mengetahui dengan lebih lanjut, boleh lihat pada maklumat yang tertera di kaca TV anda sekarang ini, di skrin ini boleh tengok dan juga screen capture juga. Dan lebih penting, anda boleh layari www.colgate.com untuk mengetahui semuanya, segalanya tentang produk ini, Colgate Total. Ianya pasti akan memberikan perlindungan yang sangat menarik dan juga luar biasa buat kita semua. Okey, ada sesuatu yang kita kongsikan juga. Kita saksikan bingkisan ini. Saya sentiasa memulakan hari dengan Colgate Total. Ia melindungi saya daripada bakteria selama 12 jam. Kerana di sini, saya tidak perlu risau tentang penjagaan gigi. Colgate Total. Berbekalkan pengalaman selama hampir 8 tahun di dalam penanaman cili, Muhammad Nafis Muhammad Nawawi, petani moden berusia awal 30-an ini, berjaya meraih pendapatan lumayan. Lepas saya study tu, saya terus kerja ni lah. Saya kerja sendiri lah, saya buat kebun. Bidang pertanian ni sangat luas dan semua orang boleh join. Tak kira muda ke tua ke. Dan lagi satu, kita punya sumber makanan negara kita sekarang. Kita tak boleh harapkan negara luar kan. Negara sekarang ekonomi pun tak baik. Kalau kita harapkan negara luar, takut nanti kita itu jadi harga mahal sekarang ni. Sebab macam ni lah. So, kita sendiri, negara kita kena majukan sektor pertanian sendiri. Bermula seawal usia 19 tahun, kini dia mempunyai kebun sendiri dengan keluasan 20 ekar tanah di Rawang, Selangor. Dia yang merupakan bekas graduan Institut Pertanian Malaysia nekat untuk menjadikan perusahaan cili ini sebagai kejayaan utama apabila melihat sektor pertanian dapat membantu menjana ekonomi tempatan dan luar negara. Melihat hasil tanaman cili yang memberangsangkan, dia mula mengusahakan sebanyak 20,000 pokok cili seperti cili padi dan cili besar dengan teknik fertigasi dan juga secara konvensional. Harga cili sekarang, terutama cili api lah. Cili api memang harga dia agak tinggi disebabkan oleh faktor-faktor, banyak faktor lah. Bekalan kita kurang disebabkan oleh cuaca, import pun kurang. Harga yang tinggi ni kadang-kadang kita dapat harga yang rendah. Usahanya membuahkan hasil apabila tanaman itu mampu meraih sehingga 1 tan cili setiap hari. Dia turut menjual hasil tanamannya kepada pemborong, peruncit serta penduduk kampung mengikut harga pasaran semasa. Malah, memasarkan cilinya secara dalam talian bagi mengelakkan berlakunya lambakan dan kerosakan cili. Setiap perniagaan ada pasang surutnya. Nafis tidak terkecuali berdepan dengan kerugian yang menelan jumlah sehingga puluhan ribu ringgit akibat tanamannya terkena penyakit kulat. Tidak mahu menoleh ke belakang, pemuda ini bangkit kembali dengan semangat baharu dan menjadikan pengalaman sebagai ilmu paling berharga untuk terus bergelar sebagai petani berjaya. Hebatlah 20 ekar tanaman tu. Tu lah. Dan itu macam-macam dugaan tu. Dan kena kuat, kena kental dalam mana maknanya sanggup menerima berhadapan dengan apa saja risiko selepas tu kalau jadi usahawan ni. Memang mantap dan kita akan bincangkan lagi dengan penuh kemantapan berkaitan dengan apa yang kita ada depan ni. Sekarang kita nak cerita berkenaan dengan cili.
Kita lupakan harga dia sekejap. Sebab sekarang kita nak tengok variasi dia dan bila kita orang cakap tu kalau cakap dia tak cantik lah. Tapi hari ni kita sebenarnya ada eksperimental. Cili ni dia macam-macam jenis cili. Jadi tengok tahap kepedasan dia lah. Dan disebabkan kita orang Malaysia. Bahan-bahannya adalah kita ada pelbagai sambal di sini untuk kita nikmati sebentar lagi. Ini ya perempuan, ini sambal tempoyak, letak petai. Lepas tu sambal tomato, ni sambal hitam orang Pahang ni. Yang ni sambal ikan bilis yang ni. Yang rangut-rangut tu. Rangut tu lah. Yang kruk kerak. Jadi kita orang Malaysia kan suka yang pedas. Dan kita pun ada sambal nasi lemak di sini. Betul-betul dia beli depan sekolah. Jadi mudah untuk kita dapat. Beli depan sekolah. Saya rasa yang paling dekat lah. Orang tua kata kalau makan ambil yang paling dekat. Awak paling dekat terpoyak kan? Silakan. Awak ada Colgate boleh gosok gigi tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Awak relate terus mantap. Okey. Macam mana rasa dia, Fariha? Dari skala 1 ke 5 lah. 5 paling pedas, 1 macam biasa-biasa. Ini ada macam pedas manis-manis ke? Pedas manis-manis. Okey. Kalau sambal tempoyak. Dia tak ada macam... tapi lepas tu menyengat pula. Ini tempoyak Memang tempoyaknya rasa tapi pedas Kita cakap pasal kepedasan ni. Bagus tak bagus sebenarnya kepedasan ni? Kalau kita makan tiap-tiap hari. Okey. Kita bersama dengan siapa? Silakan. Pandai Baik, kita nak bersama dengan seorang doktor pakar. Dr. Shanti Palaniapan, pakar gastroenterologi dan hepatologi Hospital Pantai Kuala Lumpur. Selamat pagi, doktor. Saya tutup dulu mulut. Ya. Selamat pagi. Doktor. Maafkan kami, doktor, agak perlahan sikit nak sebut nama doktor ni sebab kepedasan. Doktor sihat ya? Memang susah sikit, ya. Doktor sihat, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Ya, saya sihat dan Fariha dengan Hanif sihat tak? Sihat, doktor. Doktor, kita kan orang Malaysia kan, semua Melayu, Cina, India, kalau tak makan pedas kat Malaysia ni, dia kata tak kau lah kalau makan nasi lemak kena sambal pedas. Kat sini pun ada macam-macam jenis sambal, doktor. Nak tahu, habit kita ni, makan-makan yang masakan atau makanan pedas ni, bagus tak bagus untuk kesihatan kita ni? Actually, kalau kita tengokkan kepada cili, bahan aktif, bahan saintifik yang kita cakap yang buatkan kepedasan kepada cili, nama dia ialah capsaicin. Dan capsaicin ini kalau kita tengok dalam penyelidikan memang ada dia punya kebaikan. Dan ada banyak penyelidikan kalau kita carikan dan kebaikan ini, capsaicin ini ada dipakai untuk sakit kronik, pesakit-pesakit yang ada sakit kronik macam pesakit yang ada chronic back pain, seperti sakit saraf, nerve pain, dan macam-macam kajian yang sedang dilakukan untuk meninjau kalau cili boleh membawakan kebaikan untuk pesakit kanser, misalkan pesakit kanser yang ada kanser usus, kepada pesakit yang ada serangan jantung, cardiovascular disease. Dan untuk ini memang yang bagus ialah untuk pesakit yang atau orang-orang yang berat badan tinggi, obesity. So dia cili atau capsaicin ini boleh dipakai untuk dengan ubat-ubat yang lain yang dikasih as a complementary treatment lah untuk kebaikan dia. Ya, okey. Doktor, sangat menarik sebab kita pun mungkin baru terdengar berkenaan dengan khasiat sebegini kan. Ada juga kajiannya. Tapi doktor, okey, bercerita mengenai makan pedas. Kami pun ada pelbagai hidangan sambal di sini kan. Okey, berapa banyak yang boleh diambil cili itu sebenarnya dalam satu hidangan? Sebab kadang-kadang ada yang suka sangat pedas, terlebih pedas. Menu pun ada yang pedas biasa-biasa, pedas luar biasa kan, sangat pedas. Jadi tahap kepedasan kan? Tahap kepedasan tu. Jadi macam mana tu doktor? Okey, so kalau kita tengok tahap kepedasan itu toleransi pedasnya itu bergantung kepada individu. So kita tidak ada satu kuantiti atau kepedasan yang akan okey dengan semua orang. Okey. Kalau kita tengok cili pun, cili yang besar, cili padi, cili kering, tahap kepedasan itu berlainan. So
kalau individu tu dari kecil dah makan cili, dah biasa dengan cili, dia punya toleransi lebih tinggi daripada misalkan orang yang tak makan cili biasa. Okay? So walaupun kita di Malaysia semua orang pun makan cili, tapi toleransi tu depending, dia bergantung kepada individu. Baik. Doktor, saya ada satu soalan yang mungkin semua akan rasa macam klise lah soalan ni. Tapi sebelum tu, kita nak bawa doktor dan semua penonton MHI, kita saksikan dahulu ini berkenaan dengan bingkisan yang telah disediakan penyediaan sambal. Tadi doktor kata tahap kepedasan tu mengikut individu kan? Jadi ini dekat Malaysia ni adalah satu restoran ni, dia punya sambal memang banyak doktor, tapi tahap kepedasan dia tu sendiri tahulah macam mana boleh makan ke tak boleh makan. Okey, kita saksikan dulu berkenaan dengan variasi sambal ni. Makanan berasaskan cili antara yang menjadi kegemaran rakyat Malaysia. Hidangan pedas yang terkenal dan sesuai dengan cita rasa tempatan adalah nasi ayam penyet bersama sambal gesek. Warung Special Sambal menawarkan 24 jenis sambal dengan tahap kepedasan yang berbeza. Lebih unik, sambal tersebut dihasilkan sendiri oleh salah seorang pekerjanya, Nazrin Nasharuddin 20 tahun, dengan hanya menggunakan tangan dan sebiji batu lesung khas. Dalam kali ikut kan dah setahun lebih lah. Setahun lebih sebab kalau awal tu tak buat sambal lagi. Sambal ni kalau staf-staf yang dah lama masa kerja sebab dia susah kan. Sebab dia main batu kan, kita nak ulek-ulek sili bagai. Kadang-kadang sakit juga kalau first buat tu seminggu awal tu tangan banyak tergeliat lah. Sampai kadang-kadang seminggu tak boleh nak gerak tangan boleh pernah jadi. Memang panas pedih tu biasa, tapi dah lama tu dia macam dah boleh terima dah benda tu, pedas panas semua tu. Dua jenis sambal berbeza iaitu sambal cili hijau dan sambal bawang menjadi resepi asas kepada 22 lagi jenis sambal yang lain. Bahan-bahan yang diperlukan ialah cili hijau dan bawang putih untuk sambal cili hijau, manakala cili merah, cili besar dan bawang putih untuk sambal bawang. Cara pembuatannya hampir sama. Cili akan dipotong menjadi saiz yang kecil, tambah beberapa sudu garam. Tambah beberapa biji bawang putih. Kemudian cili akan digiling menggunakan batu lesung sehingga lumat. Akhir sekali, cili tersebut akan dicampurkan bersama minyak panas sebelum dihidangkan. Sekiranya pelanggan menginginkan tahap kepedasan yang luar biasa, pihak restoran akan menyediakan satu sambal khas yang dipanggil sambal matang. Berbeza dengan sambal bawang, sambal matang hanya menggunakan cili merah sepenuhnya yang ditumbuk bersama gula merah, garam, serbuk perasa dan belacan. Menyedari hakikat makanan pedas mempunyai risikonya yang tersendiri, pengunjung bebas memilih makanan dengan tahap kepedasan yang diinginkan. Tapi sambal kita ada level-level dia. Macam yang kurang pedas, boleh ambil yang kurang pedas. Kalau yang sukakan pedas, ambil yang paling pedas lah, level 5 macam tu. Kalau yang customer yang datang macam tu, kita cakap lah, kita akan recommendkan dia ambil sambal yang kurang pedas. Kita akan tanya dulu, encik ni suka pedas ke ataupun encik boleh tahan pedas ke tak boleh. Kita akan recommend lah, kita takkan suruh mereka ambil yang paling pedas lah. Sebab saya memang suka makanan yang pedas. So dah ni kali yang ketiga lah saya ada urusan kat sini, so saya singgah untuk makan tengah hari. Dia kalau kita makan berlebihan memang dia akan membahayakan kesihatan kita lah. So kalau kita berpada-pada, macam saya tadi, jangan ambil dia punya biji tu. Biji tu yang jahat sebenarnya. Tapi kalau kita rasa dengan ambil dia punya kulit-kulit tu, okey je, tak ada masalah. Ingatkan kita je kena matang, sambal pun ada sambal matang. Weh, kena matang. Kena matang jugalah. Okay. Kita bersama dengan doktor, awak ada soalan kan? Silakan. Sebab saya nak relate tadi, dia kata jangan ambil yang biji doktor. Kita ambil yang kulit-kulit tu tak apa. Sebab dia kata yang jahat tu, yang nakal tu adalah biji cili tu. Jadi
Macam mana doktor? Ada yang kata, jangan makan biji cili, nanti kan kena appendix dan sebagainya. Betul. Memang yang bijinya yang mengandungi capsaicin yang lebih tinggi. Tapi kalau saya tengok yang cili dia giling, perut saya dah sakit lah. Okey, kenapa doktor? Apa kesannya kalau kita ambil sangat berlebihan ni, doktor? So, cili ni dia boleh, kan dia pedas dan dia boleh kalau terkena macam mata ke hidung kita kan dia akan pedih. Okay. So, sama bila dia masuk ke dalam perut kita, dia boleh bukan tahap melukakan perut tapi dia akan memedihkan dalam perut dan memadamkan perut kita pun ada asid dekat dalam. Dan kalau kita campur tu dengan minum kopi ke minuman bergas, dia lagilah dia akan buatkan masalah dalam perut. So cili ni, bila makan cili ni dia boleh kaitkan dengan masalah pedih perut, reflux maknanya asid tu naik ke saluran makanan. Sometimes mesti semua orang ada experience bila makan cili ada cerit berit. Ada orang yang buasir dia boleh berdarah. So memang kita kena control level cili yang kita boleh makan tu. Tak boleh berlebihan lah. Kena ada, kita tahu diri kita macam mana kan. Kadang-kadang makan sikit dah pedas, cukup lah kot. Betul. Untuk kemampuan. Mungkin pesanan doktor sendirilah kepada penonton MHI kan. Mungkin mereka yang tiap-tiap hari nak kena makan pedas kan, yang kalau tak ada pedas tu tak boleh makan, selera tu tak ada. Macam mana? Okay, so kita semua gemakan cili dan dia buatkan kita punya makanan berasa lebih baik. Tapi apa-apalah makanan, bukan cili sahaja, kita kena control amount dia. Sebab kalau dimakan dengan tahap yang lebih dan mungkin hari-hari, dia boleh memudaratkan kebaikan kita lah. So makan itu kena moderate dengan apa-apa juga. Okay, apa yang kita makan tu kena moderate supaya dia tak buatkan penyakit kepada kita. Okey, doktor, bagi nak keadilan lah, sebab kan nanti orang kata yang suka makan pedas ni, dia kata kita macam tak bagi dia orang makan pedas pula. Okey, sebenarnya untuk makan pedas dan juga ada faktor kesihatan, ada khasiat-khasiatnya juga kan doktor kan? Kita nak seimbangkan tu bagaimana doktor? So kalau kita makan cili, boleh makan cili, boleh masukkan. Tapi macam saya sarankan, jangan terlalu banyak. Okay? Kalau kita, macam misalkan tengah hari tu makan cili terlebih, malam tu janganlah makan cili sangat. So, kita kena balancekan lah. Kalau nak makan tu, sekali-sekala nak makan banyak pedas tu okey. Tapi jangan hari-hari. Okey, mudah apa pun jangan berlebihan lah. Dan kalau sakit perut tu berlebihan dan tak baik-baik, jumpa doktor lah. Tapi saya nak tanya doktor juga, sebab ada orang kata kalau kita antara penyakit ni boleh disebabkan oleh kepedasan cili, macam saya cakap kan, appendix tu. Betul ke doktor? Tak ada kaitan lah. Benih cili dengan appendix kita tak ada, memang tak ada scientific kaitan yang buatkan appendix. Okey, maksudnya makan pedas ni adalah khasiatnya juga, tapi ada juga boleh bahayanya jugalah kalau ambil berlebihan. Okey. Doktor makan pedas? Sama. Saya punya toleransi rendah. Rendah? Okay. Kalau sebab nasi tu tadi lemak doktor berkerut tau. Kalau nasi lemak tu doktor bolehlah dengan sambal. Bolehlah, tapi jangan tahap pedas 5 lah, tak boleh. Okey. Pedas berapa doktor? Tahap berapa? Mungkin 3 kot. Okey. Mantap doktor. Terima kasih banyak kan sudi bersama kami doktor pada pagi ini. Shanti Palaniapan, pakar gastroenterologi dan hepatologi Hospital Pantai Kuala Lumpur. Boleh makan pedas tapi kena tahulah kemampuan kita. Tahap kepedasan yang mana sebenarnya kita boleh menerimanya. Sebab diorang memang perlukan pedas ni tau untuk dia kick start hidup dia tu. Dia boleh pedas, dia aktif apa semua kan. Tapi ada yang tak boleh juga. Tapi berpada-padalah. Tapi sekarang ni pun berpada-pada juga sebab kita nak berrehat seketika. Baik, selepas ini kita akan bersama dengan tetamu kita berkenaan dengan ini, capai bentuk badan menawan dengan
V Asia hanya di Malaysia hari ini. Baik, terus bersama dengan kami di Malaysia hari ini pada pagi ini. Apa khabar semuanya? Harap berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Okey, dan sekarang bila bercerita mengenai khabar yang baik, kita juga nak kongsikan kepada anda bagaimana nak mencapai bentuk badan menawan dengan V Asia. Untuk itu kita nak perkenalkan, saya kira tak asing lagi lah, memang dah cukup terkenal dah ni, iaitu Dato' Azril Muhammad Razi bersama dengan kita, pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare, di dalam panggilan video bersama dengan kita. Kita perkenalkan, kita keluarkan Dato' Azril. Dato', apa khabar? Baik, sihat ni. Ya, alhamdulillah juga. Terima kasih Datuk. Okey, mungkin sebagai permulaannya silakan Datuk, kalau khabarnya yang dikongsikan berkaitan dengan capai bentuk badan menawan dengan V Asia. Okey, terima kasih Hanif. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Malaysia hari ini. Hanif, saya percaya ya, ramai kat luar sana ya bertepatan dengan tajuk hari ini nak mencapai bentuk badan yang menawan ya. Sebab apa? Ramai antara kita yang cuba untuk dapatkan berat badan ideal ya. Cuba macam-macam ya, kadang-kadang dah berpuasa, dah kurang makan Hanif ya. Tak kurang juga ya, dah buat IF, intermittent fasting, dah buat keto diet. Tetapi ya masih susah untuk mendapatkan bentuk badan yang menawan ya. Tak kurang lagi kadang-kadang ya dengan peningkatan usia, kalau kita perhatikan ya, berlaku perubahan hormon ya. Kadang-kadang yang dah berkahwin wanita ya, tengok laki anda, suami anda ya, kadang-kadang nampak perempuan yang lebih langsing, akan pandang ya. Hanif ya, saya kira ya, perkara ini adalah perkara biasa di antara lelaki, tapi lelaki ni kadang-kadang dia saja je ya Hanif ya. Apa pun ya sebenarnya bagi wanita saya kira ya pentingnya menjaga penampilan, bentuk badan, dan sebenarnya bukan sahaja wanita ya, lelaki pun penting. Saya sendiri juga ya turut mementingkan tabiat pemakanan yang sihat dan juga seimbang ya. Kena amalkan makanan sihat ya, kemudiannya produk yang dapat membantu anda sebagai booster ya, yang mana dapat membantu kata orang tu untuk membantu mendapatkan bentuk badan yang menawan ya. Sebab apa? Saya kira ya pemakanan yang seimbang sangat penting ya. Sebab apa? Kadang-kadang dengan peningkatan usia ni berlaku water retention ya. Kadang-kadang kita susah nak berpassion, kemudiannya ya belum lagi kadang-kadang ada masalah metabolisme kita yang semakin rendah ya. Bila kadang-kadang kita makan je berlaku kalori defisit, makan je badan cepat naik ya, mudah naik. Dan saya kira ya perkara ini amat membimbangkan, dan saya sangat cadangkan ya pemakanan yang sihat dan seimbang seperti mana anda lihat dekat TV ya. Apple fiber dan juga orange fiber V Asia ni dah lama di pasaran Hanif. Saya kira ya dah hampir 15 tahun ya. Sambutan sangat menggalakkan. Alhamdulillah ya, produk ini sangat selamat untuk anda amalkan ya. Bahan-bahan semula jadi ya. Sebab apa? Formulasi yang terbaik dalamnya ada fiber, ada ramuan sistem khas ya, yang mana dapat membantu memberi rasa kenyang, melawan ya. Kadang-kadang kalau kita perhatikan tabiat pemakanan kita tak sihat ya Hanif ya. Susah nak ke tandas ya. Kita memerap lama dalam tandas, berlaku masalah sembelit ya. Kadang-kadang najis yang sangat keras ya, sehingga kadang-kadang menyebabkan kita rasa tak selesa dan sebagainya. Jadi pemakanan fiber ni sangat penting ya. Sebab apa? Satu kajian ya, yang mana World Health Organization mendapati ya, pengambilan serat yang mencukupi adalah di antara 25 hingga 30 gram setiap hari. Walau bagaimanapun kita ni hanya mengamalkan kurang daripada 12 gram serat ya. Sebab tu pentingnya kita tambah lagi ya, ambil makanan tambahan seperti apple fiber dan juga orange fiber ni, yang bukan sahaja dapat membantu anda untuk mengecapi bentuk dan berat badan yang menawan, tetapi ya sihat untuk dalaman, bantu perlawasan, untuk atasi masalah sembelit ya. Yang mana kalau anda perhatikan ya, kita ada dua perasa ya. Apple fiber ni saya cadangkan untuk berat badan kurang daripada 70 kg. Kalau anda berat badan melebihi 70 kg, dapatkan orange fiber ni, yang mana sangat-sangat membantu anda untuk mengecapi bentuk dan juga berat badan yang ideal ya. Yang mana seawal pengambilan 4 hingga 8 jam ya, anda akan ke tandas untuk menyingkirkan lebihan makanan tak terhadam tu. Perut kita akan rasa lebih ringan ya. Yang mana dalam masa yang singkat ya, satu kotak pertama anda dapat lihat perubahan bentuk fizikal lebih menawan ya. Dan lebih mudah ya untuk anda ya, kadang-kadang wanita, lelaki ya, kita ada masalah perut yang ke depan ya, perut buncit dan sebagainya ya. Kadang-kadang susah nak berfashion ya, saiz pinggang yang besar dan sebagainya, terpaksa pakai baju yang besar. Jadi insya-Allah dengan mengamalkan apple dan juga orange fiber ni secara teratur, anda dapat lihat ya bentuk badan lebih menawan, berat badan anda lebih ideal ya. Itu sangat-sangat saya kira membantu anda ya mencapai bentuk badan yang menawan. Saya kira ya pemakanan sihat seperti saya katakan tadi ya, sangat-sangat penting. Dan seterusnya ya, selain pada apple fiber dan juga orange fiber, saya juga turut bawakan hari ini iaitu Trim White yang mana Trim White ni kita ada dua freezer, Trim White chocolate dan juga Trim White coffee ya, yang mana pengambilan Trim White ni sangat-sangat membantu untuk meningkatkan metabolisme sebagai booster, yang mana anda amalkan waktu pagi selepas sarapan ya, yang mana pengambilan Trim White ni dapat membantu meningkatkan metabolisme, mengurangkan selera makan, dan paling penting sekali formulasi Trim White ni tidak menyebabkan anda kerap ke tandas tanpa cirit-birit. Yang penting rasanya sangat sedap ya.
Dan kalau waktu pagi anda amalkan cream white, waktu malam anda boleh minum ya apple ataupun orange fiber ataupun setiap kali selepas makan berat. Lepas makan tengah hari, kadang-kadang kita keluar kawan-kawan ataupun makan malam, kita rasa perut kita mengah, minum apple fiber dan juga orange fiber ni sangat-sangat membantu untuk melancarkan penghadaman, melawaskan ya. Dan juga ya bukan saja untuk mengecapi bentuk dan berat badan ideal, tetapi ya menyebabkan orang kita rasa lebih sihat, bertenaga, ya, usus kita lebih bersih. Itu yang penting ya. Dan yang terakhir sekali saya juga turut bawakan body corset di Asia, yang mana ya body corset ni dapat membantu anda untuk mendapatkan pinggang yang menawan ya. Saya faham kadang-kadang kita nak pakai baju tapi perut kita ke depan dan sebagainya. Jadi anda boleh dapatkan body corset di Asia ni, double strap dia, harga RM59. Sangat-sangat membantu anda untuk mengecapi pinggang yang menawan ya. Kalau anda yang exercise pun bagus boleh pakai ni. Kemudiannya sangat-sangat membantu anda ya, nak pinggang yang menawan, mengurangkan kesan rekahan stretch mark ya. Saya kira kalau kita yang jenis kuat makan ataupun bersera ya, bila anda pakai korset ni Hanif, sedikit dapat membantu ya, mengurangkan kata orang tu kita daripada makan berlebihan ya. Yang mana harga body corset di Asia ni harga dia RM59 saja, tetapi kita ada promosi diskaun istimewa di Jombai.my dengan potongan diskaun istimewa. Anda boleh dapatkan juga ya di Jombai.my. Dan secara ringkasnya ya Hanif, bagi anda yang membuat pembelian di Jombai.my ya, melebihi RM100, anda akan mendapat tote bag di Asia ni secara percuma. Jadi Hanif, hari ni ya, bagi anda yang nak mengecapi bentuk dan juga berat badan yang ideal ya, nak kata orang tu perut yang lebih sihat, yang sempit, jangan lupa minum apple fiber kalau berat badan kurang 70 kg. Lebih 70 kg dapatkan orange fiber ni, dapat membantu mengurangkan masalah perut boncit ya, berat badan berlebihan secara sihat ya. Jangan lupa amalkan makanan yang sihat dan juga seimbang ya. Dan kemudiannya waktu pagi sebagai booster untuk meningkatkan metabolisme anda, jangan lupa minum cream white, ada 2 berita, kopi dan juga coklat. Boleh pilih salah satu, harga RM40. Apple fiber RM32, orange fiber RM36 dan juga bengkung body corset ni harga RM59. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu pastikan di Asia baru beli, sebab apa di Asia adalah peneraju. Perintis dan juga pencetus produk herbal berkualiti pada harga yang mampu milik. Bagi anda yang nak konsultasi secara percuma hari ini, hubungi hotline kami 1-800-883-990. Saya ulang balik, 1-800-883-990 Hanif. Terima kasih Hanif, jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Datuk banyak di atas pencerahan ini sangat menarik. Terima kasih daripada Datuk Azril Muhammad Razi, pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare. Okey, itu ada perinciannya dan banyak lagi perincian selepas ini. Kita nak berhenti seketika, terus bersama dengan kami di Malaysia Hari Ini. Baik, terima kasih setia bersama kami di Malaysia Hari Ini. Kita nak teruskan pengisian berkenaan dengan rezeki. Kadang-kadang rezeki ni kita tahu memang pemberian daripada Allah SWT. Dan kadang-kadang rezeki pun kita kadang-kadang tak sangka-sangka bahawa kita akan dapat rezeki itu. Untuk berbicara lebih lanjut, kita nak bagi pemahaman dahulu lebih jelas berkenaan dengan rezeki yang tidak disangka-sangka ni. Apa kata kita saksikan terlebih dahulu berkenaan dengan perkongsian ini berkenaan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahrah. Saksikan. Rugi kalau tak buat. Sesungguhnya bersedekah pada hari Jumaat lebih afdal daripada hari-hari yang lain. Ketahuilah, ketika ini Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahrah memerlukan bantuan anda. Gandakan rezeki dan pahala dengan berinfak untuk MTS FAST sekarang. Itu dia sedikit perkongsian daripada Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahrah. Kita nak terus bersama dengan tetamu iaitu Ustaz Nazri Abbas, merupakan penasihat Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahrah. Assalamualaikum Ustaz Nazri Abbas. Ustaz, tengah jelas ke? Hariham khabar sana. Wah, alhamdulillah Ustaz. Ya, alhamdulillah. Okey, Ustaz tadi. Jelas. Baik, kita nak bicara berkenaan dengan rezeki yang tidak disangka ni Ustaz. Mungkin Ustaz boleh jelaskan lebih lanjut berkenaan dengan ini. Ya. InsyaAllah. Okay, terima kasih kepada TV3 khususnya MHI dan terima kasih kepada semua penonton setia MHI TV3. Pada pagi ini kita nak kongsi tentang rezeki yang tak disangka-sangka. Sebenarnya rezeki yang tak disangka-sangka ni secara kita tak sedar kita telah pun tahu sebenarnya. Kalau kita pernah dengar ayat 1000 dinar, Allah sebut dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini banyaklah kita tengok ada dekat dinding-dinding rumah kita, dekat masjid, dekat restoran-restoran sekali pun ada. Jadi ayat 1000 dinar ni dia sangat dekat di hati pembaca Al-Quran dengan soal berkaitan dengan masalah hidup dan juga dengan rezeki. Kalau kita tengok kat situ Allah sebut min haitsu la yahtasib, Allah bagi satu berita gembira kepada orang mukmin
bahawa masalah-masalah yang berkaitan dengan rezeki ni Allah akan bagi solution, makhrajah tu solution. Bukan sekadar masalah rezeki, tapi apa juga masalah dalam kehidupan Allah bagi. Dan di samping itu Allah tekankan bahawa Allah bagi rezeki yang tidak diduga-duga. Min haitsu la yahtasib. Tapi dengan syarat penonton-penonton, syaratnya kita kena penuhi, kena jadi seorang mukmin yang bertakwa. Dan dalam hal ini, untuk kita mencapai takwa, salah satu daripada langkah-langkah untuk kita menjadi orang takwa itu adalah dengan kita membiasakan diri kita sebagai seorang yang pemurah. Dengan berinfak, berzakat, berwakaf dan juga kita bersedekah. Jadi begitulah sebesar tentang maklumat yang saya nak kongsikan. Baik. Ustaz, mungkin boleh Ustaz kongsikan berkenaan dengan keperluan Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ni dengan lebih jelas, Ustaz. Baiklah, okey. Sekarang ni seperti mana saya rasa semua penonton-penonton dah pun ada yang tengok kita sebelum ni dalam rancangan MHI TV3. Sebenarnya kita dalam 10 tahun yang kebelakang, kita menyewa bangunan kedai sebanyak 10 buah. Maklumlah 10 buah ni hanya boleh menempatkan 330 saja. Sedangkan permintaan pada masyarakat setempat kita melebihi daripada 300 lebih. Ada hampir 1000. Jadi di mana kita nak letakkan keselesaan kepada ahli-ahli ataupun ahli keluarga Allah ini. Mereka bersungguh-sungguh untuk menegakkan kalimah Allah di muka bumi ini, sungguh-sungguh menghafaz Quran yang rata-rata kita pun bukan senang. Jadi mereka perlukan satu tempat yang eksklusif, satu tempat yang selamat, yang aman, dan saya rasa inilah peluang untuk kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita bekerjasama untuk merealisasikan hajat anak-anak permata Al-Quran kita melalui rancangan mereka untuk mereka membina sekolah di atas tanah yang sendiri. Jadi apa yang saya sebut dengan rezeki tadi, insya-Allah dengan kita menunaikan hajat mereka, pertama dalam hadis Nabi Allah sebut, Rasulullah sebut, hajat kita akan ditunaikan di dunia dan di akhirat. Dan kemudian dengan cara ini juga insya-Allah Allah akan murahkan rezeki kita, bukan sekadar duit, kesihatan, keselamatan, kemanan hidup dan segala-galanya. Itulah sedikit tentang sekolah kita. Ustaz, setakat usaha yang telah dilakukan kan, dah berapa banyak sebenarnya kutipan yang telah diperolehi dan sebenarnya berapa banyak yang diperlukan untuk pembinaan Mahat Tahfiz ni? Okey, baiklah. Kita sebenarnya target dalam 5 juta, cuma buat masa ni yang kita dah dapat lebih kurang dalam 3.9. Bermakna kita sekarang memerlukan lebih kurang dalam 1.1 juta ringgit Malaysia. Jadi untuk pengetahuan semua penonton MHI TV3, sebenarnya harga apa baki yang kita perlukan ini sebenarnya sangat penting untuk kita melengkapkan antaranya kita nak bertanah, nak buat bangunan dan kita menyediakan prasarana untuk tahfiz yang moden, eksklusif, tapi masih mengekalkan cara pendidikan yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan macam mana kalau orang ramai nak menyumbang? Okey, sekarang kalau nak menyumbang di akhir zaman ni tak susah ya Fariha. Kita dah tak payah kita nak keluar rumah, tak payah kita nak bergatur panjang. Semuanya di hujung jari. Kita hanya boleh di hujung jari, kita boleh buat baik, di hujung jari juga kita boleh buat satu benda yang mungkar. Jadi untuk kita realisasikan, untuk kita bantu MTS FAST, yang mana dah pernah bantu tu, kami ucapkan terima kasih banyak-banyak dan teruskan membantu supaya kita ada saham di akhirat, kita ada bank kita di akhirat yang akan mensupport kita insya-Allah. Okey, untuk anda membantu Mahat Tahfiz Fatimah Az-Zahra ni, anda boleh buat sumbangan tersebut melalui QR code yang kita telah paparkan di skrin TV, ataupun hubungi terus hotline yang telah tertera di kaca TV ataupun www.mtsfast.com. Jadi di situ anda boleh hubungi, anda boleh bertanya lebih lanjut perkembangan dan apa sahaja. Dan alhamdulillah kita telah pun membayar deposit untuk pembelian tanah dan doakan moga segala urusan-urusan ini dengan berkat bantuan dan doa anda semua Allah permudahkan dan menjadikan insya-Allah. Baik, terima kasih banyak-banyak Ustaz Nazri Abbas, merupakan penasihat Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Moga-moga dengan ramai-ramai bersedekah ini dapat membantu mempermudahkan segala pembinaan dan hajat kalian insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Okey, sama-sama Fariha. Baik. Okay. Itu dia. Nampak saya dah berdiri dah. Aduh, letih duduk lama. Jalan pun kena slow-slow. Jaga-jaga Cik Sama. Jaga-jaga Cik Sama. Kan? Tapi orang belum semua berdiri tau. Awak berdiri sendiri tadi? Berdirilah. Sakit belakang. Okey. Saya ada satu nak kongsikan dengan awak. Tips mudah sebab awak berdiri kan. Alang kita buat high knee terus.
Hari ni dia boleh meregangkan badan kita tapi dia ada impak pada perut Sebab juga. kakak pakai heel, kakak tak boleh tu sangat. Nantilah dengan faktor yang betul lah. Okey, kita dah berada di penghujung ni sambil-sambil tu. Sambil-sambil tu jangan lupa esok Malaysia akan bawakan topik berkenaan dengan ini bagian seni lah. Nostalgia. Kita nostalgia seni. Tapi tak tahu siapa. Tak tahu siapa. Rahsia. Janji. Okey, esok terus kekal lagi bersama dengan kami. Tapi yang penting jaga diri juga. Sebab sekarang masih lagi nampak macam semua orang dah longgar sangat dah ni. Longgar sangat berkenaan dengan SOP semualah kan. Longgar sangat. Baju ketat. sebab exercise kurang sikit. Okey, kalau macam tu bila cakap macam tu. Kita kena macam inilah. Tapi kalau kita nak katakan sekarang ni pun anak-anak kita pun tengah bersekolah dan ni minggu peperiksaan ni, minggu exam. Peperiksaan minggu peperiksaan bang. Jadi pastinya ini juga memberi tekanan juga kepada ibu bapa sebab kan bila dah lama tak pergi sekolah, buat kat PTPI kita pun tak tahu macam mana kemampuan anak kita. Jadi kita nantikanlah keputusan. Bagaimana? Saya kira sokongan tu penting jugalah. Sokongan tu penting juga. Dan juga jangkaan tu, expectation tu kena kurangkan sikit lah kan. Jangan mengharap macam sebab kita tahu bagaimana keadaan yang kita hadapi sekarang ni. Betul. Tekanan, semua orang tekanan. Tapi jangan beri tekanan yang lebih kepada anak-anak. Bisa cakap kat awak ni, kurangkan sikit. Itulah saya kurangkan juga ni. Baik. Okey, jumpa lagi esok di Malaysia. Assalamualaikum. Bye. Macam tadi, macam ni? Macam ni, ya.